Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita bawakan tetamu yang nama hampir sama. Bapak kami sama. Ya ke? Ya. Bolehlah bawa bacang kat situ. Tapi apa yang penting sebenarnya Terence, ini merupakan telemovie ataupun baby pertama lah. Untuk yang kita nak kenalkan sebentar saja lagi, iaitu di sebelah kita ini, kita bersama dengan Remy Ishak selaku penerbit. Penerbit untuk telemovie Matin, dan juga di sebelahnya Puan Maizura Muhammad Idris, penulis skrip. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Tika and my selamat pagi. Muka dia macam kawan saya, bodybuilder tu kan. Malaysia, wakil Malaysia tu kan. Itu rasa selamat bila duduk sini. Ini off-season. Tapi still ada look lah. Anyway, selamat pagi Mike, Terence. Selamat pagi Tika. Okey, ini ialah untuk telemovie khas Matin. Bakal bersiaran pada 25 Mac ini di TV1 jam 9 malam. Tapi sebelum kita bersama dengan penerbit dan juga penulis skripnya, mari sama-sama kita saksikan promo ini. Budak ni dia mengalami mild heat stroke. Cuma saya nak beritahu yang budak ni ada autism. Relax, jangan risau, okey? Besok saya pergi cari keluarga dia. Lagi pun kesian kat dia. Apa kata you pergi kutip semua budak-budak yang kat tepi jalan tu, bawa balik rumah. Lepas tu kita boleh buka rumah kebajikan sekali. Kalau mak kahwin dengan Pakcik Rengko, kita semua pindah duduk kat rumah dia. Tak semua orang tahu faham manusia macam Matin tu. Mak! Kan kalau mak kahwin dengan dia, nanti Matin boleh pergi sekolah. Lepas tu boleh belajar. Jumpa kawan-kawan baru. Belajar, rajin-rajin sampai pandai. Belajar. Macam Matin tengok TV yang Ustaz ajar tu. Ngaji. Ngaji. Macam mana ngaji? Tak. Itu dia telemovie Matin. Dengan topik yang sukar sebenarnya untuk digambarkan menerusi medium filem. Mengapa memilih genre ini ataupun topik yang sangat berat juga untuk digambarkan melalui telefilm pertama anda? Okey, Matin ni kita nak mengambilkan pendekatan pasal awareness kanak-kanak autism. Sekarang ni dah banyak kita nampak sana sini kempen berkenaan dengan autism ni, dan orang menganggap ini adalah satu pandangan dia sebagai satu penyakit. Kalau boleh kita nak normalisekan pada orang yang perkara ini sebenarnya bukan sakit. Ini memang dah sejak lahir lagi memang ada kelebihan dan keupayaan kanak-kanak macam tu. Dia ada specialnya untuk watak tu. Jadi saya mengambil langkah daripada sekadar berhibur, kita menceritakan tentang hiburan, saya ambil pendekatan marilah kita sama-sama menyebarkan kebaikan dan juga nasihat kepada masyarakat di luar. Selaku penerbit mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan penonton sinopsis mengenai cerita Matin ini. Okey, Matin ni saya minta Kak Maizura lah, especially sebab dia adalah skrip penulis. Saya dah biasa bekerjasama dengan Kak Maizura, banyak skrip, saya memang respect dia. Matin ni tentang seorang budak yang autism. Bila autism kita tahu dia mengenali masalah kesukaran pembelajaran. Tetapi istimewanya dia adalah dia minat tentang Al-Quran. Minat tentang Al-Quran dan dia mudah membaca Al-Quran. Dia memang minat. Daripada ABC tu dia lebih suka kepada Abata. Jadi idea asal adalah daripada murid skrip saya lah yang saya bimbing, penulis baru. Dia datang kepada saya dengan satu idea kisah benar. Kisah benar yang dia kenal tentang budak autism yang minat Quran dan boleh membaca Quran. So, jadi dari situ kita develop konsep dan bawa ke RTM untuk pitching 2021. Untuk slot 2022. Dan dibawa ke depan lagi lah untuk tahun ni 2023, dan sangat bersesuaian dengan sempena bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. So, jadi sesuai dengan roh Ramadan itulah. Ya, macam Puan Mai ni, Terence, macam-macam anugerah dah menang. Jadi kita memang expectation tinggi ni sebenarnya untuk Puan Maizura ni. Jadi untuk telemovie Matin ini bersempena dengan baby pertama Remy, apa kelainan yang diberikan? Kelainan dia? Kelainan dia adalah dia berada di lorong. Bukan anak istimewa yang dibesarkan dalam keluarga yang sempurna. So kelainan dia adalah dia keluarga di lorong. So bila kita tahu yang hidup di lorong seperti di Chowkit itu, budak-budak akan rosak. Tetapi Matin ni tidak.
Walaupun mak dia terpaksa pergi bekerja sebagai tukang cuci dan dia terbiar, tapi dalam terbiar tu dia masih terkawal kerana dia Al-Quran itulah keinginan dia untuk mendengar mengaji. So bila mak dah pergi kerja, dia dengar mengaji. Jadi keistimewaan dia adalah macam mana budak autism dilorong. Ya, itulah kisahnya. Jadi Abang Remy, tadi kita berbicara tentang kekurangan bakat pelakon. Dia macam mana abang boleh mencari seorang bakat untuk menghayati watak Martin tu? Kerana itu memang susah untuk dicari. Memang susah daripada segi pelakonan. Tapi alhamdulillah lah, saya dimudahkan jalannya. Berjumpa dengan bakat baru ni daripada manajemen dia. Pada hari pertama memang agak sedikit susah. Mana-mana pelakon pun memang susah untuk kita melahirkan roh ataupun watak tu. Tapi alhamdulillah saya dapat bekerjasama dengan director saya, Arif Zulkarnain, tengah meningkat naik sekarang. Kita develop bersama-sama, kita bagi tunjuk ajarlah kepada watak utama. Ya. Jadi hari ini bukan saja kita bersama dengan penerbitnya Remy Saad dan juga produser skrip, tapi juga kita bersama dengan pelakon untuk telemovie Martin ini, Kak Imelda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita dah kisah, dah kongsi mengenai sinopsis bagaimana skripnya. Kak Imelda, watak dalam telemovie ini bagaimana? Saya memegang watak sebagai Salina, iaitu ibu kepada Martin, seorang ibu tunggal yang mempunyai anak kurang upaya, kelainan ataupun kelainan upaya. So Salina ni dia memang struggle lah dengan kehidupan dia. Dia pun bekerja biasa-biasa je sebagai seorang tukang cuci. Lepas tu nak membesarkan anak dia seorangan. Lepas tu dalam pada tu juga dia pun ada keinginan, bila dia selalu tengok pergi tempat kerja, dia tengok suasana, dia tengok kehidupan orang lain, dia pun ada rasa keinginan untuk perbaiki diri, tapi dia telah mengambil langkah yang salah dengan mengenali orang yang salah lah. Bila dia mengenali orang yang salah tu, dia secara tak langsung dia mengabaikan anak dia dan adalah twist and turn, ada insiden-insiden yang berlaku sampai dia lupakan tanggungjawab dia pada anak dia. Lepas tu yalah, Tuhan marahlah kan kalau kita buat perkara-perkara yang tidak baik untuk anak-anak kita, especially untuk orang OKU, budak OKU ni. So ada, tak boleh lah cerita ni, tak surprise kan. Spoiler kan. So ada pengajaran untuk dia lah, dan dalam cerita ni memang best lah. Dia banyak pengajaran. Kita tahu penulis cerita ni pun seorang yang berpengalaman. Lepas tu kita pun ada Abang Remy kan, hero Malaya. Hero Malaya. Dulu. Sekarang pun. Masih lagi kan. Masih lagi. Okeylah, bolehlah lagi berlakon lagi lepas ni. Terbitlah. Tapi itulah macam tadi Terence katakan bukan mudah nak cari pelakon, sebab Remy pun katakan tadi kan. Tapi macam untuk Imelda sendiri, bagaimana, apa bahan rujuk? Sebab untuk memegang watak ibu yang mempunyai anak autisme ini bukan mudah. Reaksinya, cara percakapannya bagaimana? Saya memang selalu suka bergaul dengan budak-budak. Memang daripada dulu lagi saya suka mendekati budak-budak yang special ni, kan. Jadi salah satu benda yang membuatkan pengarah cerita ni Arif Zulkarnain tu untuk ambil saya berlakon dalam cerita ni pun pasal dia tahu saya punya kebolehan untuk handle dan bagi some inputs untuk dia garap cerita ni dengan baik. So maknanya tak adalah kesusahan dia tu, tak adalah, tapi saya menjadi diri saya, dan saya macam mana saya lihat dan tengok dan bersama-sama dengan anak autistik ni, jadi macam benda tu dekat di hati saya lah. Untuk Abang Remy, bagaimana perasaannya memegang dua watak ataupun dua peranan dalam satu pembikinan telefilm yang pertama? Pada asalnya tak rancang pun untuk berlakon kan. Sebab saya lebih kepada penerbitan masa tu. Tapi disebabkan kekurangannya pelakon dekat Malaysia ni melibatkan saya dalam tu. Tapi role pun agak tidak begitu pada saya. Sebab cerita Martin ni dia lebih kepada Martin tu sendiri. Jadi saya ni Imelda, kita adalah lebih kepada support. Jadi tak menjadi satu beban yang besar pada saya lah pada ketika tu.
It's just, lagipun saya pernah ada pengalaman sebelum ni melakonkan watak bersama-sama dengan anak-anak autism. Pada saya, ia okeylah, tak begitu membebankan. Mesej yang cuba disampaikan kepada penonton yang bakal menyaksikan telefilm ini nanti? Mesej kepada mereka semua, semoga mendapat pengajaran, mendapat sesuatu yang bernilai daripada telemovie Martin. Ya, siapa lagi sebenarnya yang terlibat pelakon-pelakon lain selain daripada Kak Imelda? Selain daripada Imelda, ada saya, Faradia dan juga Abang Aflina Maramli. Okey. Ya. Saya nak bertanya kepada Kak Imelda dan juga Puan Mai, bagaimana sebenarnya bekerja sama bersama dengan Remy yang kali pertama menjadi seorang penerbit ini? Bagaimana? Saya antara perkara yang saya nak buat, saya menerima job ini pun sebab saya happy bila saya dapat tahu ini adalah baby pertama keluaran Remy Films. So saya rasa macam bangga. Tak, bukan. Saya sebenarnya rasa terharu bila nama besar Imelda dengan Adli Aman Ramli nak duduk dalam cerita ni, dan saya rasa sebab Martin adalah telemovie, bukannya filem kan. Tapi pada saya macam nama besar ni nak terlibat, saya sangat bersyukur, Kak. Thank you so much. Tak adalah. Saya dah bekerja dengan Remy a few times. So saya bila dia ada Remy Films ni, saya excited. Saya rasa macam wow, okey. Saya nak participate, saya nak join in. Saya nak buat history dalam rekod Remy Films sebab bila dia terbitkan cerita pertama, saya yang berlakon. Remy Films nanti kan. Amin. Macam tu juga dengan suami saya. Suami saya kata tak apa, tak kisah. Janji kita join in, kita support Remy. Okay. Saya nak beralih kepada Puan Mai. Tadi macam Remy kita berbincang mengenai kurangnya bakat-bakat di Malaysia ini. Tapi untuk Puan Mai, saya nak bertanya mengenai sebab selaku otai ni daripada berita pergi ke drama telemovie ni, bagaimana melihat perkembangan industri sekarang ini? Sebab kalau kita boleh lihat ada banyak filem ataupun drama, mungkin bila kita kata kebebasan untuk bersuara itu, tetapi dia terlalu terbuka pula. Bagaimana? Okey, dari segi industri berkembang dengan pesat. Ada banyak slot yang baru, platform baru semacam OTT. Kita ada View, kita ada IG, Netflix, HBO, Disney Plus semualah. Cuma masalahnya pasal bakat. Kita kekurangan bakat. Tapi kalau saya bercakap pasal departmen saya, skrip memang kekurangan. So jadi tidak boleh perkembangan drastik dalam industri ini tidak boleh ditampung oleh bakat-bakat penulisan. Yang saya rasa departmen lain pun ada masalah macam pelakon kanak-kanak tadi Remy cakap kan. Pelakon dewasa pun semua. Itu dari segi market lah dan harapan di masa depan, industri ini sedang berkembang dengan pesatnya. Dan kita tahu platform video streaming kos dia rendah berbanding buat stesen TV. So jadi tumbuh macam cendawan. Cuma siapa yang nak mengisi kandungan-kandungan tu, kandungan berbahasa Melayu. Itu satu. Dari segi keterbukaan, memang ada keterbukaan di platform OTT. Di mana platform OTT tidak dikawal oleh LPF, JAKIM, FINAS dan sebagainya. Dia tidak ada dalam undang-undang kat dunia ni, tidak ada kawalan. So jadi keterbukaan tu memang berlaku. Cuma yang menjadi kawalan tu adalah kawalan kendiri, self-censorship. Maksudnya platform-platform yang berkenaan yang menjaga konten bahasa Melayu untuk penonton Melayu yang beragama Islam, mereka kena ada self-censorship lah. Yang keduanya kawalan daripada netizen. Sebab netizen ni memang buruk lah. Dan saya pun nak memuji netizen pun macam susah hati sikit kan. Tapi dalam setengah kes, macam dulu zaman saya wartawan, kalau ada isu-isu tentang yang menyentuh sensitiviti agama, Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan Melayu sebagai 60% penduduk, kita ada berita harian, kita ada utusan yang akan main benda tu. Tetapi sekarang ni peranan tu diambil oleh netizen. So netizen ni ada baik buruknya. So kita tengoklah mana yang baik, mana yang buruk. Sebab isu-isu yang terbaru ni kita tak dapat tahu kan. Dia berpunca daripada netizen dan sehingga
pihak berwajib mengambil tindakan. Tapi setakat itulah saya jawab sebab sekarang ni pada saya keterbukaan tu adalah sifat platform itu sendiri. Sifat platform itu sendiri memberi ruang pada kita ni. Saya sendiri pun nakkan keterbukaan tu. Tapi keterbukaan saya setakat batasan agama saya lah dan bangsa kemelayuan kita. Tapi saya mengalu-alukan keterbukaan di platform video streaming ataupun kita dalam industri panggil OTT. Tapi pada masa yang sama saya mengamalkan self-censored lah. Cuma saya juga akur pada klien saya, iaitu yang menjaga platform itulah. So setakat mana saya sendiri pribadi mencari balance. Balance di antara dua benda ni. Okey, menyentuh mengenai keterbukaan netizen itu tadi. Setakat mana keterbukaan netizen untuk menerima drama atau filem yang berunsur ataupun ada mesej yang berat seperti ini? Dilema kepada pihak syarikat penerbitan antara populariti dan juga mesej yang baik nak disampaikan ini. Okey, pada saya sebagai pemain dekat dalam industri ni kita tak boleh memikirkan tentang apa yang netizen perlukan. Sebab kalau kita fikirkan apa yang mereka perlukan, kita tak dapat deliver apa yang kita mahukan. Sempit jadi. Kita akan jadi sempit. So as a personal individu pun saya rasa kalau kita hidup memikirkan orang lain dan kita sendiri akan hilang fokus. Jadi adalah daripada kita memikirkan apa yang mereka mahukan dan sebagainya, adalah lebih baik kita fikirkan idea bagaimana untuk membangunkan lagi industri ini dengan cara kita dan juga rangkaian-rangkaian yang sedia ada, daripada memikirkan pihak-pihak yang bukannya pakar dalam bidang yang sedia ada yang telah kami lalui kan. Jadi itu cara yang terbaiklah pada saya untuk kita tak limitkan kita punya kreativiti. Saya nak menambah sikit. Kita buat apa pun mereka tak akan puas hati. Tidak akan. Kita tidak akan dapat. Mereka lebih pakar. Nak mencari suddenly ada je orang lebih pakar dari bidang pengarahan, penerbitan, buat tu, buat ni. Tapi mereka bukan dalam bidang kita pun sebenarnya. Masalah yang saya nak sentuh sini, kami ni malang bekerja dalam bidang seni sebab ramai orang di luar sana menganggap mereka boleh buat apa yang kita buat. Doktor bedah otak orang, tak ada siapa nak kata dia orang boleh bedah otak orang. Sebab masa COVID dia orang jadi doktor. Susah nak puaskan hati semua orang. Ya, betul. Tapi itulah untuk memuaskan mata anda pada Sabtu ini, mungkin boleh wawarkan untuk sama-sama menyaksikan telemovie Mati ini, Kak? Okey, saya Imelda Rosmila. Saya nak showkan kepada anda semua untuk tonton drama Mati ini kerana dia memang syaratlah dengan mesej. Lepas tu dia ada uniqueness dia sendiri. Lepas tu barisan pelakon yang bagus-bagus dan kita nak menyiapkan cerita ni pun susah juga Elmi time masa tu. Dengan keadaan time, dengan hujan, ada sampai ada hujan, dia syuting sampai malam. So to appreciate is to watch lah. Kan? Banyak mesej-mesej yang baik. Kita bukan hanya menghiburkan anda, tapi kita ada juga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai murni. That's one thing yang paling saya suka dengan RTM punya projek ni adalah dia bukan sekadar hiburan. So saya percaya, saya sendiri pun melihat filem telemovie, drama-drama yang dipaparkan di RTM, semuanya pada saya personally saya rasa adalah dari segi A-list. So guys, jangan lupa untuk menyaksikan Matin Sabtu ini 25 hari bulan jam 9 malam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada barisan penerbitan dan juga pelakon yang bakal mewarnai Matin nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada yang sudi bersama pagi ini, Kak Mai, Melda dan juga Bang Remy. Jadi kita akan juga dapat saksikan melalui platform streaming RTM. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Semuanya secara percuma disajikan kepada anda. A-list seperti yang Abang Remy kata tadi. Di TV1 25 Mac ini jam 9 malam. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada tim skrip saya yang kami bertulis bersama. Masa tu saya tak sihat. So kami bertulis bertiga dengan Aziz Nural Anwar dan juga Arif Zulkarnain sendiri sebagai pengarah. So skrip ni adalah sentuhan tiga kepala. Okey, baik. Itu yang saya kita pun boleh cakap terima kasih jugalah kepada RTM sebab first baby saya ni. Saya bersyukur sangat. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiganya. Salam Ramadan.